Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Safa Terjah Business. So kita sangat berbesar hati sebab pada malam ini kita nak berkongsi kepada anda semua bagaimana kita boleh improvekan kita punya business semasa PKP ini. Kita semua tahulah kan, pada ketika ini memang perniagaan kita tak berapa nak boleh keluar sangat sebab mencabar dan disebabkan oleh PKP sendiri, di mana kita mungkin ada di antara kita yang work from home, dan pada masa yang sama juga kita terpinga-pinga, kita terfikir macam mana caranya, macam bagaimanakah caranya untuk kita menambahkan sales kita pada time PKP ni. Kepada anda yang live bersama dengan saya, so saya mohon kepada anda semua untuk tekan button like dan tolong sharekan video ni kepada 20 orang, 20 Facebook group supaya ramainya orang yang tahu tentang bagaimana untuk kita tingkatkan sales kita time PKP ni dengan bukan satu atau dua tetapi 10 kali ganda. Dan kita ada tetamu yang sangat istimewa pada ketika ini, iaitu Tuan Kimi Abdullah. Beliau merupakan seorang business consultant. So actually video ini kami rekod petang tadi dan kami nak showkan kepada anda, dan anda sepatutnya ada kertas dan juga pen supaya anda boleh tulis dan anda menerima sharing ni daripada beliau dan terus applykan kepada dalam perniagaan anda. So kepada anda semua, tolong sharekan video ini, dan saya yakin saya punya suara sekarang memang clear. So kalau tak clear dan kurang dengar, boleh tulis kat situ kurang clear ataupun memang tak dengar. Nanti admin kami akan try untuk adjust suara saya. Okay, without further ado, kita terus bersama dengan Kimi Abdullah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami berbesar hati bersama dengan seorang mentor dan juga coaching saya sendiri, iaitu Tuan Kimi Abdullah. So kita sebenarnya sedang buat online di bahagian petang tadi. Jadi kita rekod video ni dan kita nak tunjukkan kepada anda dan kita nak sharekan apakah benda yang boleh Tuan Kimi beri ilmu pada kita semua tentang strategi naikkan jualan 10 kali ganda untuk satu produk atau servis. So kepada anda yang live bersama dengan kita kali ini, tolong tekan button share tu banyak-banyak, tolong like, dan jangan lupa untuk sharekan sebanyak mungkin kepada Facebook group ataupun WhatsApp group. Tekan link tu dan share sebab pada ketika ini sebenarnya ada banyak benda yang kami nak sharekan tentang anda usahawan, macam ni kita boleh improvekan kita punya perniagaan ketika PKP. Okey, Tuan Kimi, boleh tak Tuan Kimi perkenalkan diri Tuan dan apa yang Tuan sedang buat sekarang? Silakan. Okey, terima kasih Tuan Safa kerana menjemput saya. Nama saya Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Apa yang saya bantu? Saya bantu starterpreneur untuk lajukan bisnes mereka melalui satu produk saja. Alright. Okey, itu dia, sangat brief. Dia memang nak bantu usahawan ataupun senang cerita entrepreneur yang nak buat jualan untuk satu produk dan fokus kepada satu produk saja. Okey, boleh tak Tuan ceritakan, mungkin Tuan boleh share kan 5 langkah macam mana strategi tu. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Safa kerana memberi peluang kepada saya. So, first of all, bila you nak melakukan bisnes, perkara yang paling penting adalah you kena ada vision, iaitu visi. You kena clear dengan visi you, apa yang you nak, dan you tahu macam mana you nak dapatkan. So, bila you dah ada clear vision, dan barulah you boleh fokus, right? So, pertama sekali adalah visi. For sure, bila cakap visi ni, kita spesifik kepada satu jenis bisnes sahaja. So, satu bisnes ni yang kita nak kena fokus. Dia macam ni tau, kalau you fokus kepada satu bisnes, you akan clear lagi visi you. You akan tahu step by step, what is the next step, what is the next 5 steps. You lebih jelas.
pertama sekali adalah VC. So adakah VC yang tuan masukkan kita kena ada macam bertulis ke, VC tu letak kat kepala kita ke, ataupun VC tu mesti bersangkut paut dengan big Y kita? Okay, so good questions. So VC tu normally kalau saya ajar pada student saya akan minta mereka visualize benda tu. Maksudnya kita akan minta mereka untuk Google gambar, print out dan lekat jadikan dia vision board. So that one is visualize, kita tahu tetapi kita tak nampak everyday. So bila you visualize, benda tu akan mudah you dapat. Satu, you lebih jelas, and saya akan minta mereka ni lekatkan dekat semua pintu. Pintu tandas, pintu bilik, pintu kereta, so that kita nampak benda tu, so that kita alert. Okay, this is what I need to achieve, this is what I need to go through, this is what I need to strive for. You kena jelas so that you tak hilang fokus. Right? Okey, soalan saya berikutnya, vision ni boleh dikatakan dalam bentuk jualan ke, ataupun vision ni dalam bentuk apa yang kita nak ke? Boleh tak Tuan Kimi spesifikkan vision kita tu yang macam mana kita supaya kita boleh letakkan secara visual tu? Okay, so sebaiknya vision ni adalah yang something yang related dengan numbers. Alright? I see. It can be like numbers of sales, it can be like numbers of branch, numbers of a team, but then I lebih suka target for numbers of sales, right? Target numbers of revenue, so that you tahu melalui this number apa yang you nak kena structure kat bawah dia. Melalui this number dengan siapa you kena duduk. Melalui this number apa platform yang you kena duduk. So specifically kalau macam numbers ni, you boleh guna pakai SMART concept. Specific, measurable, attainable, R ni Allah saya lupa dah. Dan juga SMART T ni adalah timing. So you kena guna pakai SMART concept supaya you dapat measure you punya VC dengan lebih spesifik. So for sure spesifik ni, bila kita spesifik, lebih target kepada satu bisnes sahaja. Okey, sangat clear. Okey, kepada anda usahawan ataupun audiens kami yang live bersama dengan kami, saya minta untuk anda untuk sharekan kita punya video live ni, sebab Tuan Kimi sendiri memang seorang konsultan yang nak sharekan kepada anda semua teknik dan cara bagaimana kita boleh tingkatkan kita punya sales time-time PKP ni. Maklumlah, kadang pada kita sendiri pun kita tak boleh nak keluar, kena work from home. Jadi apakah cara yang boleh kita improvekan kita punya business ketika time PKP? Okey, soalan ataupun kita nak tanya juga strategi yang nombor 2. Strategi pertama kita dah dengar tadi, kita nak fokus, be specific dan letak target. So apakah dia yang teknik kedua? Silakan Tuan. Okey, yang pertama tadi saya terlupa dia punya keywords. So keywords untuk VC tu sebenarnya adalah be specialist. Iaitu you kena fokus satu bidang, be specialist and not generalist. Specialist ni maksudnya satu je, you tak buat banyak benda. So strategi kedua adalah bila you specific dengan bidang apa yang you nak buat, you kena fokus kepada punya audience. Alright, macam mana nak dapatkan sales tu banyak? For sure related dengan audience, sebab yang membeli produk atau servis you adalah manusia, dan you kena ada specific target. You dah ada specific business, so sekarang ni specific target. You nak target apa? So benda ni quite jargon sebab dia related dengan marketing technical. So first of all, you kena target pada demografik yang betul, fisiografi yang betul, dan kemudian geografi yang betul. Demografik ni macam apa? Macam profession, umur, dia belajar kat mana, dia belajar apa. So demografik adalah something yang you kena kalau macam saya sebagai starterpreneur yang saya bantu, saya minta mereka target pada profession. Kalau you andai kata Tuan Safa buat servis video, siapa target profession you? Supaya you jelas melalui target professional you, Tuan Safa target kepada doktor. So bila Tuan Safa target kepada doktor, dia dah tahu dah doktor ni bekerja pukul berapa. Doktor ni basically dia punya background macam mana, rumah dia besar mana, kereta dia besar mana, kemampuan dia besar mana, dia tahu. So that Tuan Safa boleh spesifik, okay, kalau doktor kita boleh offer package macam ni, kalau doktor kita boleh contact dia pukul berapa. Dia dah boleh agak dengan demografik saja. So itu memudahkan you, sebab you jelas, VC you jelas dengan siapa you berurusan dan apa yang you nak dapatkan. Alright? So bermaksud Tuan Kimi, spesifik target ni merupakan spesifik klien dan kategori dia, sama ada demografik,
siapa klien kita, apa interest yang dia nak, Hmm, mungkin perbezaan dari segi umur target kita, adakah dalam hmm, hmm. bentuk target market yang Tuan Kimi ceritakan. Betul. Betul, betul. Sebab kita selalu macam ni tahu, kesalahan usahawan, okey, kesalahan usahawan adalah siapa klien, contohlah student saya jual lipstick. Siapa klien lipstick puan? Oh, klien saya semua. Betul. Saya nak tanya, lelaki pakai lipstick ke? Tidak. Okey, klien saya semua perempuan. Okey, makcik saya umur 98 tahun pakai lipstick ke? You rasa? Tak. So you kena specific. So, very specific. Okey, bila you target everyone, meanings no one will come to you. So you kena jelas dengan apa yang you nak. Kalau you macam tadi VC you jelas you nak sales berapa. Bila you target audience pun kena jelas. You kena jelas you nak target siapa, dan supaya audience tu jelas you siapa. Dia macam tu. Okey, saya dah jelas dah apa yang saya nak untuk target market saya, insya-Allah. So kepada usahawan-usahawan yang sana yang bersama dengan kami ataupun orang yang nak start berniaga, maklumlah ketika PKP ni mungkin anda sendiri diberhentikan kerja. Jadi ini ialah cara 5 teknik bagaimana anda boleh improvekan, memulakan perniagaan dengan kita baru tadi discuss satu perkara, dan yang kedua, yang pertama be spesifik, yang kedua kita nak ada spesifik target. Apakah target bisnes yang anda nak anda targetkan. Jadi usahawan anda usahawan yang masih lagi yang bersama dengan kami live, tolong sharekan kita punya Facebook live kita ni. Dan Tuan Kimi mungkin ada mungkin ada teknik yang ketiga yang Tuan Kimi boleh teruskan. Okey. So pertama sekali tadi adalah VC, iaitu be specific. Nombor 2 adalah targeted audience, iaitu kita target pada profession dia apa. Nombor 3 adalah revenue stream. Revenue stream ni adalah aliran pendapatan, bahasa Melayu dia. So okey, Tuan Kimi. Dia ramai orang dia tak jelas. Yes. Okey, boleh kita ada lag dalam 10 saat tadi, lebih kurang 7 saat. Boleh tak ulang balik nombor 3 tadi? Dia ada lag sekejap. Okey, silakan. Okey. Alright. Minta maaf. Itulah kawasan saya ni internet coverage kurang sikit. Biasalah kita duduk dekat Uganda kan. So, alright, anyway, kita nombor 3 adalah nombor 3 adalah revenue stream. Revenue stream dalam bahasa Melayu adalah aliran pendapatan. So ramai antara kita ni dia tak fokus kepada revenue stream, dia fokus kepada industri. Industri tu yang first, you nak buat kerja apa sebenarnya, you nak buat bisnes apa sebenarnya. Bila you dah spesifik macam Tuan Safa fokus kepada videografi. So bila Tuan Safa fokus videografi, Tuan Safa tak boleh ambil fotografi walaupun dekat. Tuan Safa tak boleh ambil macam modeling walaupun you ada connected. Mungkin Tuan Safa tak boleh ambil macam FBS sebab you dah lari bidang, dah lari industri. Bila you target kepada videografi, you hanya fokus kepada videografi tetapi you banyakkan revenue stream. Macam mana duit masuk ke akaun syarikat you. Contoh, videografi. Tuan Safa buat servis videografi. Itu first revenue stream. Nombor 2, you buat consultation, iaitu revenue stream you target you buatkan servis videografi pada wedding ke, pada corporate ke and so on. Consultation adalah bila you pergi kepada syarikat, you advise syarikat punya in-house group, in-house videographer untuk you consult mereka macam mana nak dapatkan shooting yang terbaik, macam mana nak buat campaign bla bla bla. You consult syarikat mereka. You sebagai external consultant. Alright? So, nombor 3 adalah training. So you buat training kepada students. Contoh, siapa students mass communication atau students videografi untuk you tajamkan skill untuk teknik drama photoshoot contoh. So you boleh buat training kepada mereka. You boleh buat dalam seminggu punya training atau sebulan punya training. Itu yang ketiga. Revenue stream yang keempat adalah you jual ebook. Macam mana nak buat videografi pasal pastry atau F&B. Macam mana buat videografi pasal fashion, you boleh buat ebook. Atau yang kelima, you jual video. Step 1, pasang tripod atau you setting macam ni, pasang soft light, pasang mikrofon. So you jual video untuk macam mana nak hasilkan video yang terbaik. So nombor 5 jual video. Nombor 6 mungkin you boleh
buat macam long term punya contoh macam you buat boleh jadi you jual compartment kamera, boleh jadi juga you buat 6 bulan punya program di mana siapa yang nak advance coaching boleh participate dalam program ni. So itu adalah revenue stream yang boleh buatkan duit you masuk dari segi pelbagai sudut. Okay, so itu yang wajib you fokus, revenue stream. Itu dah keempat ketiga Tuan Safa? Yang ketiga, betul. Okay. So boleh saya teruskan yang keempat? Silakan, yang keempat pula. Yang keempat adalah sales channel. Ramai orang, saya percaya mereka tak mastery sales channels, and kebanyakan antara usahawan-usahawan terutama kepada starterpreneur, mereka target kepada marketing channel. Marketing channel ni macam diorang play social media, diorang do printing, diorang buat email marketing, diorang buat SMS marketing, diorang buat those marketing channel. Marketing channel adalah marketing, dia adalah IRA, income producing activities. Dia tidak mendatangkan hasil kecuali you pandai guna, iaitu teknik telemarketing atau digital marketing. So you kena pandai guna pakai benda tu so that dia saling connected. Orang usahawan starterpreneur wajib fokus kepada sales channel. Sales channels ni aktiviti IPA, income producing activities, di mana dia mendatangkan hasil, dia mendatangkan revenue, dia mendatangkan sales kepada servis atau produk anda. So contoh sales channels adalah messaging platform. Contoh dia macam chatbot. Dia biasa dengar lah dekat Facebook and so on, dia chatbot, dia drive orang untuk beli. Sales channels ni adalah aktiviti yang membuatkan orang membeli produk you. Contoh macam e-commerce, contoh macam marketplace. Marketplace ni macam Lazada, Shopee, Alibaba, itu adalah marketplace. E-commerce, website, apps, handphone, app store yang tu. So itu adalah something yang contoh macam memasak fokus kepada apps. So itu adalah sales channels, So benda-benda tu yang membuatkan sales you masuk. Selain tu, apa lagi sales channels? Inbounds, outbounds, affiliate system, itu adalah sales channels yang membuatkan duit masuk untuk revenue stream you. Macam tu. Okey, so far sangat jelas lah Tuan Kimi. Saya nampak sales channels ni sebenarnya kita perlu fokus sebagai usahawan. Kita bukan nak membuat 10 ke 20 perniagaan. Kita nak jual keropok lah, kita nak jual produk kosmetik lah, kita nak buat servis video lah sebagai contoh. Tetapi kita fokus kepada satu saja spesifik kita punya perniagaan satu, tapi kita punya sales channel tu kita ada pelbagai kan. Betul Tuan Kimi macam tu? Betul. Kita banyakkan dulu revenue stream, kemudian baru kita banyakkan sales channel. Okey, teruskan yang untuk nombor 5 pula. Okey, yang kelima adalah database. Ini ramai orang cakap database is king, tetapi apa yang king? Sebab database tak ada. So, ada orang buat collection database. Dia collect, beli database kau, aku beli database kau, tapi mereka tak guna pakai. So bila mereka tak guna pakai database anda, dia tak jadi king. Dia jadi kiong. So you buang duit untuk beli database, you collect database, you buang masa. Database is king ni bermaksud contoh Tuan Safa videographer, Tuan Safa seorang beli dia guna pakai servis you. Okay puan, terima kasih puan kerana panggil saya untuk record video wedding you, contoh. So melalui puan ni, contoh nama dia Puan Naimah lah contoh. So Tuan Safa record video kahwin Puan Naimah. So selepas benda tu, puan nak tak saya train puan untuk belajar video. Ini very short video so that you at least you boleh buat side job dekat sini. So Tuan Safa ajar Puan Naimah untuk buat video. Tak faham, tak faham puan, saya bekalkan e-book. E-book ni kat sini. E-book ni tak faham. Okey tak apa, saya ada video, puan purchase video. Melalui satu klien, you drive klien tu untuk guna pakai satu-satu revenue stream you. Itu contoh pertama. So contoh kedua adalah dia pakai servis you. Alright. Satu, you drive dia untuk guna pakai semua revenue stream, atau nombor dua, dia dah pakai. So you offer untuk revenue stream yang lain dan dia tak setuju sebab dia tak ada duit. Let's say, it's normal happen. So jangan push sangat. Okay, tak apa puan, saya tak paksa puan untuk beli e-book saya, tetapi puan ada tak kenalan yang mungkin nak pakai e-book ni, mungkin dia baru nak belajar, budak-budak baru habis SPM, saya boleh jual e-book ni. You pakai second tier. Ini first tier ni orang yang beli dengan you pakai second tier.
you create satu situation di mana orang tu lah anak buah I baru habis SPM, dia nak belajar video, mungkin boleh manfaat untuk future dia. You create situation tu so that you dapat second tier. So you dah pergi dekat those nis anak buah tu, so dia pun dah beli ebook you. Dek, macam mana ebook tu okey ke? Bang, saya dah faham lah, menarik lah benda ni, bagus lah, saya dah boleh duit. Okey, terbaik. Kau nak tak kau ada satu group di mana group ni kau boleh build untuk buat satu videographer punya team. Kau boleh target klien-klien macam ni. Create another situation whereby you akan dapat third tier. Ketiga, okey, kau panggil kawan-kawan kau, tak apa, abang ajar dalam satu training. Kat situ you dah pakai revenue stream yang lagi satu. Okay, so you buat training untuk budak-budak sekolah di mana mereka ada target, nampak, dia comeback balik pada first vision. Target budak-budak ni boleh record video dan boleh make money kat situ. So end up dia pusing-pusing kat situ je sebenarnya. Wow, sangat-sangat menarik lah. Sangat-sangat benda ni memang sangat-sangat menarik. Benda ni memang sangat-sangat berkualiti dari segi sharing yang disediakan oleh Tuan Kimi Abdullah. Okey, kepada anda yang bersama dengan saya live pada kali ini, tolong share kan kita punya video live ini kepada Facebook group banyak-banyak. Okey, sekarang ni kita nak tengok dekat Tuan Kimi punya Facebook sendiri. Okay. So boleh tak Tuan Kimi ceritakan tentang posting yang pertama ni mungkin Tuan Kimi berkenaan dengannya. Okey, Tuan Sabar memang ada mic ni. Okey, yang Tuan Kimi tengah pegang pisau ni, takut pula saya nak tengok kan. So bisnes ini macam pisau, boleh memudahkan kalau tahu guna tetapi memudaratkan kalau salah guna. Morning. Okey, Tuan Kimi, tolong elaborate sikit apa yang Tuan Kimi maksudkan ini. Alright, so bisnes ni macam pisau. Basically dekat dapur kita, I believe semua orang ada pisau, walaupun rumah bujang, walaupun tak masak ada dapur tapi just buat ambil gambar je. So basically semua orang ada pisau rumah. Tetapi pisau ni, kalau you nak potong cili, nak potong laju, sebab dah lama tok acah-acah chef, kalau you tak tahu teknik yang betul, dia boleh terpotong jari, bukan terpotong cili, benda tu yang memudaratkan you. Tetapi kalau you ada teknik yang bagus, you letak kuku kat depan supaya at least kalau terkena pun terkena kuku, dia tak terkena jari. So itu adalah teknik. Ini pun saya baru belajar sebenarnya. So dia kena ada teknik yang betul. So kalau you ada business, you tak ada teknik yang betul, ni baru teknik, dia belum ilmu. Aku tak tahulah macam mana nak potong laju, ilmu tu penting. Macam mana you nak dapat ilmu, you kena ada kesedaran, you kena ada awareness untuk dapat ilmu. You kena tahu kenapa you belajar, dan kenapa you kena tahu teknik tu, dan kenapa you kena potong laju, dan kenapa dia boleh jadi siap cepat masak. So it's basically related dengan awareness. So kalau you ada business, it's more likely macam baby, you masak nasi lemak ni sedap lah, esok boleh niaga ni. It's not simple as that. You masak sedap pada takak suami you, belum tentu you boleh berniaga. Berniaga ni dia tak perlukan masak sedap. Orang yang pandai technical belum tentu pandai buat bisnes. Sebab bisnes is something yang managing. You kena uruskan, you kena pandai play emotion, you kena pandai communicate, baru dia jadi bisnes. Belum lagi cerita leadership, belum lagi cerita collaboration, belum lagi cerita agreements and so on. Itu adalah bisnes. Masak sedap belum tentu you boleh buat bisnes. Betul. Dia adalah something yang very technical. Okey, Tuan Kimi Abdullah. Okey, boleh tak Tuan Kimi ceritakan tentang kalau saya tengok kat sini berkenaan dengan the CEO Tuan Kimi. Sekarang ni kita ada ya, betul. ada program CEO Boleh Tuan Kimi ceritakan tentang the CEO? Okay, it's basically CEO coaching ni adalah satu program yang di mana kita mengamalkan dua konsep. Konsep pertama konsep mentoring, konsep kedua adalah konsep coaching. Mentoring ni adalah kita monitor you, alright, sampailah you berjaya. Okay, coaching ni adalah kita guide you, kita bagi you ilmu-ilmu teknikal supaya you mahir dalam bisnes you. Termasuklah strategik, termasuklah plan, termasuklah konteks, resources saya semua saya bagi. Untuk sampai mana? Selama 52 minggu. Maksudnya 12 bulan atau setahun bermula bulan Februari depan. Okay, so basically alhamdulillah I can say CEO coaching ni kita ada partisipan daripada seluruh Malaysia. Kita ada daripada Sandakan, daripada Kota Kinabalu, Kota Baru, Kuantan, Kanga, kita daripada Melaka, kita daripada KL, Selangor dan juga Johor. Johor setakat ni tak ada lagi. Daripada seluruh Malaysia.
Apa expectation kalau expectation usahawan tu apabila kita masuk grup coaching dan juga mentoring ni? Okay, I believe you guys selalu gain knowledge. You go for Dr. Azizan Osman, you go for Najib Asador, Sifu Jamal, you go for Tuan Abdul Basit. You know, kita boleh belajar kat mana-mana. Kita boleh belajar kat Google, YouTube, mana-mana Sifu. Sekarang semua murah-murah. But persoalan saya, kenapa you masih tak berjaya? Sebab tak ada siapa yang nak monitor you. Sebab kenapa saya berani cakap macam ni? Saya pun dulu alumni mereka. Saya bukannya tak boleh berjaya, saya lambat berjaya sebab tiada siapa nak monitor you, tak ada siapa nak rotan you. Ini salah, jangan buat macam ni. Kau ni degil lah, jangan buat macam ni lah, kau faham tak? Benda ni, strategi ni betul, tetapi tidak sesuai dengan waktu macam ni. Tidak sesuai dengan keadaan macam ni. Tidak sesuai dengan you punya performance, you punya team, dengan you punya growth. You know, someone have to advise you. You bayangkan syarikat Sdn Bhd ada 3 orang, ada 5 orang, ada berbelas-belas orang penasihat. You enterprise, starterpreneur, kenapa you tak nak ada orang advice untuk bisnes? Alright, so this is awareness macam pisau tadi. So you kena expect benda ni akan berlaku dan normal. It's happened to me. Alright, 11 tahun saya hardcore dalam bisnes and saya tengok saya lambat berjaya. Sebab kenapa? Tak ada siapa nak monitor you. Sebab kenapa? Saya berkira-kira dengan duit. Masuk coaching. Ya, coaching memang program dia mahal. Tetapi nantilah I tak mampu lagi untuk coaching ni. But I compare balik diri I yang dulu kita sebaris dengan Diandra, dengan Coklat Anis, Coklat Moist, dengan Najib Asadok. Itu semua kawan-kawan waktu kita belajar dulu. Tapi kenapa mereka boleh ke hadapan? Sebab mereka punya CTA, call to action, untuk tak apa, I invest banyak ni untuk do coaching dengan Sifu tu Sifu ni. Saya waktu tu macam berkira-kira sedikit. Sedikit sangat. Waktu tu saya lambat. Bila saya dah sedar kesilapan tu, barulah saya macam it's okay. So kita tengok mereka dah laju ke depan. Berapa tuan harga coaching ni? 22,000. Okay, nah, saya swipe terus, saya bayar terus. Sebab kenapa? Saya dah nampak impact mereka dan kenapa saya tidak kena berani untuk buat macam tu. It's all about yourself lah sebenarnya. Dia bukan masalah pandemik ke, bukan masalah COVID ke, dia bukan masalah family tak support, tak. Dia masalah you sebenarnya. Betul. Saya sangat setuju sebenarnya. Sebenarnya mentor dan coaching ni, setiap usahawan memang perlu ada mentor dan coach lah. Sebab apa? Kita memang rasa, saya sendiri pun rasa berkira-kira, rasa macam takut sangat nak keluarkan duit untuk kita. Sebenarnya duit tu nak invest untuk diri kita dan juga untuk bisnes kita kembali. So anda invest katalah 1,000, anda return 100,000. Kita imagine macam tu. So dengan perkara macam tu, kita akan sentiasa invest diri kita. Kita akan sentiasa invest untuk perniagaan kita supaya kita bertambah maju dan bertambah grow daripada kita seorang mungkin kepada 10 orang, 100 orang perniagaan kita. So perniagaan ni sebenarnya memang untuk kita majukan diri kita. Kita nak bantu buka lagi rezeki kepada orang ramai supaya boleh bekerja sama-sama dengan kita. Betul kan Tuan Kimi? Betul, exactly. Okay. So Tuan Kimi, kalau kepada rakan-rakan kita ni yang memang berminat dengan coaching dan juga mentoring ni, boleh Tuan Kimi beritahu kepada mereka macam mana kita nak contact berhubung dengan Tuan Kimi? Okay. First of all, program ni kita memang structure untuk 52 minggu selama 12 bulan. Okay, dia macam ni lah. Program ni kalau you guys nak tahu macam mana, exactly macam Titan Dr. Azizan, exactly macam Pro 2G Hasbuli Brothers, exactly macam Golden Circle Tuan Abdul Basit. Sama je. Alright, cuma bezanya kami dengan mereka adalah for sure brand mereka lagi besar. For sure mereka target orang yang berpuluh-puluh ribu orang. Saya target minimum. Alright, saya target small group. Sebab kenapa? Kita nak ada personal touch. Saya boleh advise you deeply dalam business you. Itu yang saya nak buat. Sebab saya lebih jagakan kualiti. Buat masa sekarang, saya mampu untuk deliver the best. Buat masa sekarang, so saya nak fokus dalam small group dahulu. Okay, so kita akan monitor you every week. Saya akan, apa masalah puan? Okay, macam mana you punya plan? Kita boleh bagi perhatian kepada dia. Whereby, saya percaya bukan semua Sifu boleh buat macam tu. Alright, I'm not saying that I'm good, but I try the best dengan supported by associate trainer. Kita bawa masuk juga trainer-trainer luar. Kita ada expert dalam industri macam Datuk Hifzi, lawyer, pakar corporate. Kita bawa masuk Datin Fazmi, business strategist. Kita bawa masuk Dr. Aisyah. Kita bawa masuk expert untuk bantu business you guys. Alright. So, dalam masa sama, saya bagi free access
selama 12 bulan untuk siapa yang participate dalam CEO Coaching, dia dapat free access kepada semua training yang 3U Ventures anjurkan. Kita ada 7 training yang kita anjurkan. So you boleh datang berulang kali, terpulang pada you selama 12 bulan. That is my promise, kita nak bagi sangat-sangat kat you. Alright? So, macam mana you nak register atau maklumat lanjut ada dekat 3uventures.ordersini.com. So, nanti Tuan Safa akan sediakan link di bawah. You guys boleh tengok 3uventures.ordersini.com. Semuanya ada di sana. Dan you guys boleh tengok di profile Facebook saya, kita ada FB group. Kat situ siapa yang nak dapat ilmu every day, saya consistently buat di sana. Saya share di sana. Okey, saya dah highlightkan dekat tuan-tuan dan perempuan. Ini dia Facebook group 3U Ventures, 3U Ventures. Dan juga ini ialah Kimi Abdullah. Anda boleh saja friend dengan dia lah. Kalau kita tengok kat sini, dia punya komen, Masya Allah, memang beratus-ratus lah komen beliau. Daripada rakan-rakan, mungkin daripada usahawan, entrepreneur. Saya sendiri pun ada komen beliau sendiri kan. Jadi Tuan Kimi, mungkin kita sebenarnya dah almost di akhir kita punya rancangan. Mungkin ada sepatah dua kata. Okay. So, first of all, bila you buat business is something yang business sebenarnya susah. Tetapi kalau kita pandang dari segi 4 sudut, ya, 4 sudut yang membuatkan kita kat level yang mana. First view adalah worm view, second view adalah human view, third view adalah bird view, dan fourth view adalah perspective view, 360 view. So view ni akan membuatkan you dekat level yang mana. So, dalam CEO Coaching, di dalam FB Group, kita ajar you macam mana develop diri you sebagai entrepreneur, menjadi entrepreneur, menjadi leaders yang bagus dalam industri. So that is yang I can say that something I boleh share a lot dalam you, kepada you. Okay guys, Alhamdulillah. Hopefully dengan video ini anda boleh mendapat banyak pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang bagaimana anda boleh mendapatkan sales 10 kali ganda untuk spesifik kepada satu produk atau satu servis semasa PKP ini. Sebenarnya teknik yang Tuan Kimi sharekan kepada anda ni bukan saja time PKP, tapi boleh digunakan sehingga bila-bila bisnes anda. So boleh saja connect, contact beliau, dan juga boleh saja tekan link dekat bawah tu, link 3U. Okay, nanti admin kami akan tulis link di bawah tu, dan sila tekan dan tengok macam mana servis yang disediakan oleh Tuan Kimi. Alright, itu saja daripada saya. Nanti kita akan berjumpa kembali. Terima kasih banyak Tuan Kimi. Alright, terima kasih banyak Tuan Safa kerana menjemput dan memberi peluang untuk saya share dengan usahawan yang lain hari ini. InsyaAllah nanti kalau kita ada topik yang hangat, kita akan contact beliau. Alright, itu saja pada kali ini. Kita jumpa sebentar lagi. Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam.